Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan sambungan bab 7, 7.2, tingkatan 4 KSSM, gangguan kepada koordinasi badan. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan banyak faktor. Okey. Salah satu faktor utama ialah pengambilan darah yang di luar kawalan. Sebab itulah doktor kalau kita sakit, doktor akan bagi apa orang kata preskripsi tu. 2 kali sehari atau 4 biji untuk sehari. Kena habiskan. So semua tu ada sebab dia. Sebab apa? Kita tak mahu penyalahgunaan. Okey. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impas di dalam neuron. Boleh ganggu ni dadah ni. Dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah menyebabkan ketagihan. So yang ni dadah bukan setakat ganggu je. Jadi ketagih. Sekali try nak lagi ketagih. Yang pertama kita pergi jenis dadah penenang. Menghalang atau melambatkan pergerakan impas dalam koordinasi badan. Okey. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. So yang ni doktor akan bagi siapa yang kata hyper ke. So lepas kena dia akan pesakit tu akan jadi tenang, relax. Okey, penenang. Dadah penenang. Contoh barbiturat dan alkohol. Barbiturat. Tolong ingat. Jenis dadah penenang. Yang kedua, perangsang. Mempercepatkan pergerakan impas dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh amfetamin ataupun metavitamin. So yang ni lawan pula. Tadi tenang. Yang ni perangsang jadi cergas. Jadi aktif, super aktif yang ni. Mungkin tak tidur yang ni. Kena dia memang tak tidur sehari 2 hari. Boleh tak tidur. Amfetamin. Yang ketiga, inhaler. Bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Menyebabkan halusinasi. Okey, halusinasi ni bayang orang kata yang tak ada boleh bayang. Okey. Boleh Ultraman main sebagai contoh. Superman ada. Merosakkan otak, paru-paru dan ginjal. Contoh pelarut dan bahan gas. Dia sedut apa? Tina, cat lah, minyak, gam. So semua tu bahaya. Sangat bahaya. Seterusnya, halusinogen. Mengubah laluan impas dalam otak, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tak wujud. Dia main. Bukan hantu ni. Ni hantu cari sendiri ni. Dia main, ada orang bisik kat dia lah. Yang tu lah timbul kes apa? Penagih dadah dia apa? Bunuh ibu sendiri. Dia main suara tu. Bunuh anak. Bayi bunuh. So semua tu. Sebab apa ni? Mungkin terdengar suara-suara ni yang tak wujud. Tu bahaya dadah ni, kesan dia. Contoh ialah vitamin dan LSD, diethyl amida acid lysergic. Ni bahaya ni, dadah halusinogen ni. Ketamin. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan. Dia ada. Siapa berhenti penagih stop, dia akan main. Simptom-simptom ni. Antara simptom apa dia? Menggigil dia. Tu. Jadi menggigil badan, loya, resah dan sedih. Dia main. Okey, yang ni sebagai rumusan, dadah memberi kesan kepada sistem saraf kita
yang mana merangsang degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah. Okey. So yang ni yang merangsang. Ada juga jenis dadah yang melambatkan. Okey. So yang merangsang ni lebih bertenaga, akan jadi aktif, perasaan tak menentu, panas. Ni bahaya. Okey. Yang penenang tadi lambat bergerak, balas terhadap rangsangan, mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Okey. Menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi. Ni dah kesan dia. Ketidakseimbangan hormon. Badan akan mengalami gangguan koordinasi, badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. So kena jaga. Sebab apa? Contoh dadah inhaler tu, memang dia sedut, memang direct ke otak. So mungkin akan efek kelenjar pituitari. So tak mengalami lah pertumbuhan. Ataupun tak berlaku, dia kata. Perkembangan ciri seks sekunder akan terbantu jika hormon estrogen, yang perempuan testosteron, yang lelaki gagal berfungsi secara normal. Terganggu, terbantu juga. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal, mental, pengidap. Seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, kemurungan dan kurang daya ingatan. So tengok orang di sekeliling kita, apa yang jadi. Kalau ada ciri-ciri ni, so mungkin dia terlibat dengan salah guna dadah. Ni contoh. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Okey. Pertuturan tak jelas. Mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum ialah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Okey. Hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol, minum arak tu, kalau lebih akan mengalami pertuturan yang tak jelas dan meracau. So kita tengok sembang kalau ada nampak ataupun sembang dengan peminum alkohol ni, so pertuturan dia tak jelas, kita tak faham percakapan dia tu. Okey. Sebab apa? Efek dekat otak, cerebrum tadi. Tindakan refleks yang lambat. Bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol di dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. So kalau yang normal cepat je. Kalau orang panggil pun cepat je berpaling menahun. Tapi kalau penagih dadah ni ataupun peminum arak ni, alkohol ni, so dia jadi lambat. Lambat daripada orang normal. Bahan kimia ini, psikoaktif ni berada di antara neuron aferen dengan interneuron. Dia duduk di tengah-tengah. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Tu yang jadi lambat tu. Sebab apa tu? Bahan kimia psikoaktif yang halang. Hal ini dapat diperhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol berlebihan. Okay. So refleks dia memang lambat. Sebab itulah ada signboard tidak dibenarkan untuk yang mabuk untuk driving, tak boleh. Ni lah sebab apa kesan dia ni. Tindakan refleks yang lambat. Okey, ni contoh dia. Selain daripada tu, hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman beralkohol menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan tak betul, terhuyung hayan dan hilang keseimbangan badan. So betul lah. So biasanya orang mabuk ni, minum ni, dia kiri kanan tu tak, dia jalan pun tak straight dah. Tak lurus dah. Okey. Okey, selain daripada tu, sirosis hati. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak dan penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Hati jadi keras. Ni. Sirosis hati ialah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut
mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Dia jadi keras hati ni. So betul lah Nabi cakap satu benda maksiat kita buat, satu tumpuk hitam dekat hati kita. Kalau banyak maksiat, banyaklah tumpuk sampaikan hati tu jadi keras. Inilah dia. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Okey. Ni beza dia hati yang sihat dengan sirosi hati ni. Hati sihat cantik je tengok. Kalau sirosi hati ni tengok dia bengkoknya, ada benjolan dianya. Tu. Ulcer perut. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. So bayangkan, kalau ulcer kat mulut pun kita dah sakit. Nak makan benda yang pedas sakit dah. Yang putih tu ulcer mulut. Bayangkan ulcer tu ada dekat perut kita. Kat sini bolehlah nampak. Kalau dalam perut kita tak nampak. So, hal ini demikian sebab apa? Alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan muntah. Okey. Pesakit juga boleh mengalami gejala yang lebih serius, muntah darah, najis berwarna hitam. Itu tanda-tanda dia. Okey, tanda-tanda kita ada ulcer perut. Ni muntah darah, loya, ni tanda pedih ulu hati. So siapa ada gejala ni, tanda-tanda ni kena pergi check lah. Perlakuan ganas. Ni memanglah bila kita sebut dadah, arak, memang tak lari daripada perlakuan ganas. Okey. Contoh amfetamin akan mengaktifkan sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tak dapat tidur. Nampak? Cikgu bagi tahu tadi, tak boleh tidur. 2-3 hari pun tak tidur. Bersikap ganas dan agresif. Seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran dia. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa berseorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Ni minta jauh lah. So, jangan orang kata cari pasal dengan ni penagih dada dengan peminum arak, alkohol ni. Ni. So, dia boleh bertindak di luar kawalan dia. Okay, kesan apa dia? Halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Dadah ni akan mengubah persepsi seseorang pengguna, menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. So, yang ni pun bahaya juga. Dia boleh dengar bayangkan benda yang pelik-pelik, imagine orang tak kata kat dia, dia rasa orang semua tak percaya kat dia. Ni bahaya. Ni. Halusinasi juga mungkin menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. So boleh sampai orang kata boleh kehilangan nyawa, boleh bunuh orang ni. Ni ganja. Okey. Wallahualam. Okey, so setakat itu saja perkongsian cikgu. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.